Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini saya tunjukkan macam mana kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan topik kecerunan dan luas di bawah graf. Okey? Alright. Jom kita mulakan, okey? Alright, bila kita nak jawab soalan yang macam ni, tengok soalan yang pertama, dia kata rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat, okey? So, tengok dekat paksi, kita punya paksi mana ni? Paksi Y kita. Dimension kat situ adalah laju So dekat paksi X kita masa dalam saat. Dia kata nyatakan laju seragam dalam ms negatif 1. Ms negatif 1 ni adalah bersamaan juga dengan meter per saat. Okey, boleh juga kita convertkan dia sebagai meter saat negatif 1. Sama sahaja, okey? So, nampak sama tak? MS negatif 1, MS negatif 1. So, maksudnya, nyatakan laju. Okey, highlight yang kat sini. Dia kata nyatakan laju seragam. Laju seragam bermaksud adalah dekat sini. Yang mendata. Jadi, laju seragam kita berapa kalau kita tengok kat sini? Untuk jawapan kita yang pertama. Laju seragam kita untuk soalan yang pertama, iaitu A adalah, sekejap ya. Okey, nilai A kita adalah bersamaan dengan 15 ms negatif 1. Refer sahaja pada graf. Dan saya kata, selalu pesan always tengok dekat paksi Y dengan X you. Tengok apa soalan nak. Okay? Dia nak kita jawab dalam ms negatif 1. Alright? Okay. So, yang seterusnya, tengok soalan kita yang kedua. Dia minta hitung kadar perubahan laju. Okey, untuk teacher, kalau kita jumpa jawapan macam ni ataupun soalan yang minta kita cari kadar perubahan laju, terus guna konsep sama dengan kecerunan. Okey? Jadi, guna konsep kecerunan kan, kecerunan kita kan adalah Y2 tolakkan dengan Y1, betul tak? X2 tolakkan dengan X1 kan. Ingat, kadar perubahan laju, formula kena pakai kecerunan. Okey, so kita ambil saja. Berapa tu untuk 6 saat yang pertama? Maksudnya dekat sini. Okey, 0 sampai 6. Jadi berapa? Y kita. Tengok Y dulu. Y kita adalah daripada 24, dia pergi ke 15. Lepas tu kita punya X iaitu daripada 6 ke 0 lah. Okey, kita nak kirakan dia sekarang. So, sekarang kita akan dapat berapa? 24 tolak 15, kita akan dapat 9. So, perkan dengan 6 adalah bersamaan dengan, okey, tengok. Tangan kanan ke tangan kiri? Graf kita sekarang menurun tau, bukan naik. Jadi dia adalah negatif. Ingat So negatif 1.5 meter saat negatif 2. Kenapa negatif 2? Okey, tengok. Dekat sini adalah ms. Formula dia negatif 1. So perkan dengan S kuasa 1. Jadi dekat sini kalau kita naikkan dia ke atas, okey, saat ni ke atas, kita akan dapat ms negatif 1 macam ni ms negatif 1 negatif 1. That's why kita dapat ms negatif 2. Alright? Okay, itu adalah untuk B. Yang seterusnya kita nak cari untuk apa ni? Jumlah jarak. Okay, dia kata kat sini jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 237. Okay? So maksudnya daripada sinilah kita nak cari sekarang. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, tengok. So kita kira kita punya luas setiap ni, kita ada dua. Kita ada objek A ataupun objek B. Jadi kita cari. The first one adalah trapezium. Ingat formula trapezium adalah 1/2 darabkan dengan tinggi. Ini tinggi kita. Okay, tinggi kita darabkan dengan, okay, yang ini atas, tambahkan dengan bahagian bawah. Okay, so kiranya A campurkan dengan B. Itu adalah untuk formula luas trapezium. So bermaksud untuk A adalah 1/2 darabkan dengan tinggi kita 6, darabkan dengan hasil tambah 15 dan 24, kita akan dapat 39. Itu yang pertama. Tambahkan dengan segi 4, iaitu berapa? Okay, tinggi kita adalah 15. Okay, bawah kita adalah T tolak 6. Adalah bersamaan dengan 237. Alright, so kita boleh permudahkan dekat sini. Sini 1, sini adalah 3. Maka 3 darabkan dengan 39. Okay, kita akan dapat 117. 117 tambahkan dengan 15T tolakkan dengan 90 bersamaan dengan 237.
Okey, so 15T, okey, 117 tolak 90 berapa? 117 tolak 90 kita akan dapat 27. So tambah 27 bersamaan dengan 237. Jadi, okey, 15T kita adalah bersamaan dengan 237 tolakkan dengan 27. Jadi 15T kita adalah bersamaan dengan 100. Kejap 237 tolakkan dengan 27 kita akan dapat 210. Okey, 210. Jadi T adalah bersamaan dengan 210. Okey, bahagikan dengan 15, maka kita akan dapat nilai T kita adalah bersamaan dengan 14. Okey, so T kita kat sini adalah bernilai 14 saat. Alright. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, tengok soalan yang seterusnya. So, dia bagi kita dekat sini adalah Raja di bawah menunjukkan graf jarak masa, okey, dalam tempoh 25 saat, dia kata. Okey, so dia kata hitung tempoh masa apabila zarah itu berhenti. Dekat mana kita nak check zarah itu berhenti? First, tengok. This is paksi Y kita dan ini adalah paksi X. Soalan minta tempoh masa, okey, apabila zarah itu berhenti. Berhenti maksudnya dia adalah macam ni lah, flat. Dia mendata. Jadi untuk dapatkan nilai kita yang A, okey, senang saja, ambil saja 15 saat. Sebab dia nak cari tempoh masa, nampak kat sini. Tempoh masa. Jadi tempoh masa kita adalah 15 saat tolakkan dengan 8 saat. So adalah bersamaan dengan 7 saat. Okey. Okey, tengok soalan yang B. Dia kata hitung laju. Okey, hitung laju dalam apa tu? -1 bagi 8 saat yang pertama. Dia suruh kita kira untuk 8 saat pertama. Bermaksud dekat mana? Dekat sini. Okey, dekat sini. Dia suruh kita kira. Alright, macam mana kita nak buat? Laju. Ingat, apa formula laju? Formula laju adalah jarak. Okey, bahagi masa. Okey, dia nak 8 saat yang pertama. Okey, dah sah dah. Kita punya masa adalah 8 saat. Alright. So, jarak kita berapa? Tengok sini jarak kita. Daripada 17 ke 5. So, 17. Okey, tolakkan dengan 5. Okey, so kita akan dapat dekat sini adalah 12 bahagikan dengan 8. Maka kita akan dapat 1 perpuluhan. Okey, bersamaan juga dengan 1.5 S ataupun M per S. Okey, meter per saat, atau boleh juga kita tulis sebagai MS negatif 1. Sama sahaja. Okey, tengok. Okey, now C. Soalan minta apa? Soalan minta cari purata laju. Okey, purata laju. Okey, purata laju adalah bersamaan dengan apa kelas? Jumlah jarak, betul? Okey, purata laju ni formula dia adalah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, so dia kata dekat sini hitung purata laju dalam -1 bagi seluruh perjalanan. Bermaksud jumlah jarak kita berapa kelas? Ambil yang atas ni. Okey, so kita nak cari purata laju ke tak? Okey, so purata laju adalah bersamaan dengan jumlah jarak kita adalah 40. Berapa jumlah masa kita? Yang ni, 25. Okey, so tengok. Sini adalah unit meter, bawah ni adalah unit saat. Jadi bila kita bahagikan 40 bagi 25, okey, kita akan dapat 1.6. Tengok, 1.6, okey, meter per saat. Okey, nampak meter per saat. Dia nak apa? Dalam MS yang 1 sama sahaja. Boleh juga kita tukarkan kepada unit MS negatif 1. Siap. Okey. Alright, satu lagi soalan. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Alright, dia bagi kita apa? Rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 25 saat. Okey, tengok. Betul Okey, jumlah jarak yang dilalui oleh zarah itu ialah 306. Okey, jumlah jarak. Maksudnya jarak keseluruhan. Okey. So, dia kata cari purata laju dalam MS negatif 1 zarah itu dalam tempoh 25 saat. So, apa kita nak buat? Okey, purata laju. Ingat, purata laju adalah bersamaan dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah
masa. Soalan dah bagi kita dekat sini, dia dah highlightkan dekat sini, iaitu jumlah jarak yang dilalui oleh Zarah adalah 306. So this is the total jumlah jarak kita. Okay, so untuk jawapan A, soalan A kita nak jawab adalah purata laju. Purata laju adalah bersamaan dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak kita berapa kelas? 306. Okay, so bahagikan dengan berapa? Berapa masa kita? 25. Perkan dengan 25. So, berapa kita akan dapat kat situ? So, 306 kita bahagikan dengan 25. Maka kita akan dapat bersamaan dengan 12.24 meter saat. Okay. Negatif 1. Okay. Alright. Now, kita nak tengok pula kita punya seterusnya. Untuk yang B. Okay. Apa soalan B nak? Soalan kata hitungkan kadar perubahan. Hitungkan kadar perubahan laju. Okay. Apa tadi saya cakap? Kadar perubahan laju. Nampak je ayat ni, terus ingat dalam kita punya kepala, guna formula kecerunan, iaitu apa? Y2 tolakkan saja dengan Y1 perkan dengan X2 tolak X1. Tapi dia nak bila? Pada nampak 12 saat pertama. Maksudnya dekat sini. Dia nak cari dekat situ. Okay, so berapa? So bila kita tengok kat sini, tengok daripada 15 turun ke kosong. Okay, tulis 15 tolak kosong, kita perkan dengan 12 tolak kosong. Okay, so kita akan dapat kat sini adalah 15/12. Jadi bila kita tekan kalkulator, 15 bahagikan dengan 12, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 1.25 ms negatif 2. Okay. Alright, tengok Y kita. Nampak sini, maksudnya atas tadi adalah ms negatif 1 perkan dengan s. That's why kita akan dapat negatif 1, negatif 2. Okay. Okay, that is a B. Kita punya. Now, C. C minta apa? Dia kata hitungkan nilai V. Tadi dia dah bagi kita dah jumlah jarak, betul tak kelas? So, kita tahu nak dapatkan nilai V adalah jumlah jarak. Betul tak? Jadi, kita tahu jumlah jarak kita kena kira setiap satu ni. Kita kena kira A campurkan dengan B campurkan dengan C, luas dia. Okay, jadi kita nak buat macam ni. Okay, sekejap. Okay, kejap. C kita adalah bersamaan dengan berapa ni? Okay, kita ambil 1/2. Okay, yang first one yang A. 1/2 darabkan dengan kita punya bawah ni adalah 12. Okay, 12. Sebab 12 tolak kosong 12. Darabkan dengan tinggi segitiga kita ni adalah 15. Alright, 15. Tambahkan dengan segi 4. Segi 4 tu. Okay, berapa tu? 18 tolak dengan 12 bawah, 18 tolak dengan 12, kita akan dapat 6. Darabkan dengan tinggi kita adalah 15. Alright, tambahkan dengan luas, cari luas trapezium, iaitu 1/2 darabkan dengan 25 tolak 8. 25 tolak 8 berapa? 7, betul tak? Double check. 25 minus 18. Okay, 7, betul. Darabkan dengan 7, bawah dia, ke tinggi dia sekarang. Tambahkan 15, campurkan dengan V. Okay, put in the bracket. 15 tambah V adalah bersamaan dengan berapa ni? 306. Sebab dah bagi kita tadi jumlah jarak. Okay, so selesaikan. So sini 1, sini adalah 6. So 6 kali dengan 15, 6 kita darabkan dengan 15, kita akan dapat 90. Okay, campurkan juga sini pun 90. Okay, so kita tambahkan yang ini, kita potongkan, kita boleh dapat as a 3.5. Jadi 3.5 darabkan dengan 15. Okay, 3.5 darabkan dengan 15, kita akan dapat 52. 52.5. So 3.5 darabkan dengan V, tambahkan dengan 3.5, V bersamaan dengan 306. Alright, tambahkan semua. 90 dengan 52.5, berapa dapat? Okay, kita akan dapat 232. Okay, 232.5 tambahkan dengan 3.5 V bersamaan dengan 306.
Jadi 3.5V adalah bersamaan dengan 306 tolakkan dengan 232.5. Okay, so kita akan dapat berapa? Tolakkan dengan 306, kita akan dapat 73.5. So 3.5V adalah bersamaan dengan 73.5. Maka V adalah bersamaan dengan berapa? Bahagikan dengan 3.5. So kita akan dapat nilai V kita adalah bersamaan dengan 21. Siap? Okay. Alright, sampai sini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Teacher. InsyaAllah saya akan upload banyak lagi video berkenaan dengan topik matematik. Okay? Assalamualaikum semua.